Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekasihi Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau dan ahli tuan kuasa masjid Surau, para ustaz-ustaz, alim ulama, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam ini adalah malam ambang satu Muharram 1435 Hijriah. Tahun baru dalam Islam, dan kita semestinya lah menyambut ataupun menanamkan azam, memperbaharui azam kita. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah dia untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan dapat. Bukan sahaja hijrah ataupun berubah, amalan kita makin bertambah, ilmu kita juga bertambah, akhlak kita makin baik, makin matang kita. Apa juga perkara yang kita lakukan, semuanya mendapat ataupun menuju kepada kebaikan yang bertambah-tambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada tuan-tuan, kepada kita semua. Kalau sebut tahun hijrah ni, bulan-bulannya tak hafal boleh. Tanya dia bersama. Hafal. Yanair, Februari, itu hafal lah kot tahun Masihi tu. Tapi yang bulan Islam ni belum tentu. Saya yakinlah belum tentu semua dapat hafal. Sebab kita tak guna kan. Cuma kenalah ambil perhatian sedikit. Sekali-sekala, setahun sekali ni, bila kita sebut tentang hijrah ni, tahun-tahun kalender Islam tu kita selak-selak tengok balik. Kita baca sama-sama tahun. Kita sambut malam ni, kita baca bulan-bulan Islam. Okey, kita menyanyi malam ni. Kita nasyid. Bulan-bulan Islam. Baik. Bersedia? 1, 2, mula. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12. Itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, makcik. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam Islam ini ada berapa? 12. Ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram dalam Islam. Apa Nabi sebut? 4 bulan haram itu salasatun mutawaliyatun. 3 bulan yang berturut-turut yang baru kita lalui, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini Muharram. Itu 3 yang berturut. Wa Rajab Mudhar, bulan Rajab, baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itu
4 bulan haram dalam Islam. Ya, kisah perjuangan Nabi, kenapa perlu hijrah ni, banyak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Di antaranya cerita ataupun kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perit sekali menghadapi ancaman, ya, penghinaan daripada orang-orang Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran, dalam surah Taubah juga. Allah Ta'ala sebut, illa tansuru wa faqad nasarahullah. Kalau kamu tak mau tolong Nabi, ya, tak nak bantu agama Islam ini, kompong, faqad nasarahullah, Allah Ta'ala tolong Nabi. Idhuma fil ghar, bila Nabi pindah, nampak bantuan Allah Ta'ala. Kamu tak tolong tak apa, Allah Ta'ala akan tolong. Kita Islam begitu, kena yakin. Bila kita tafsirkan ayat Quran daripada peperangan Ahzab dia, Badar dia, semua Islam ni sikit-sikit semua. Semua bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni pun kehebatan kita kurang nak dibandingkan dengan orang-orang kafir. Itulah gaya Islam, perjuangan Islam, tuan-tuan. Tak boleh lari punya. Sebab itu kita tanya, kenapa orang kafir ni hebat, dia punya apa? Peralatan tentera dia, kapal terbang dan sebagainya. Islam lah begitulah dulu sampai sekarang. Sebab itu tuan-tuan, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kena kuat, solid. Memang Allah Taala dah tunjukkan begitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyorok di mana? Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua berada di gua apa? Gua Hira, gua Thur. Gua Hira dah dulu dah. Gua Thur. Idh yaqulu li sahibi. Dan ketika Nabi berkata pada sahabatnya, siapa? Abu Bakar. Kena ingat sejarah ni. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan sedih, jangan berduka cita. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Pujuk Abu Bakar takut tengok keadaan Nabi ni. Sayangnya dengan Nabi. Sedih menangis Abu Bakar, dipujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kena ingat bahawa Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinah. Allah Ta'ala turunkan apa? Ketenangan. Wa ayyadahu bijunudin lam taraha. Dan Allah Ta'ala bantu dengan tentera-tentera yang kamu tidak nampak. Itu banyak kisah di antara beberapa rentetan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, yang begitu banyak pengajaran yang kita ambil. Saya tak cerita tu. Saya yakin tuan-tuan ada ceramah khas untuk sempena tertentu sikit. Sebab malam ni malam apa kan? Jadi untuk meraihkan malam di ambang apa? 1 Muharram ni, kita ingat bahawa kita dah berpindah, umur kita makcik makin apa? Makin panjang bilangan dia, tapi makin pendek sebenarnya. Itu dia sebenarnya. Dan natijah, tujuan sebenar hijrah ini Allah Ta'ala sebut, sambungan daripada cerita itu, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah Ta'ala nak jadikan kekufuran ini, kesyirikan, benda yang tak elok ni, semuanya letaknya di bawah tapak kaki kita. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimah Allah lah yang paling tinggi. La ilaha illallah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Mudah-mudahan pengajaran apa tema pada tahun ini, aku tak ingatlah apa tema ada kat TV tu kan. Hijrah apa nak, perpaduan ummah. Okey, kita kena bersatu. Dari segi slogan tu cantik, ya. Dengan hijrah kita pindah daripada bercerai-berai, bergaduh, bertengkar. Kita kena bersatu orang Islam, ya. Kita tak mau jadi
beberapa tempat. Dah jadi pengajaran lah kepada kita. Kita jadi satu bangsa, satu agama yang kuat, bersatu padu. Baik, malam ini kita baca ayat 121, bermula ayat 121 surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu samii'un 'alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ayat ini sambung. Saya kata cerita belum habis dulu. Dulu kita cerita tentang peperangan Ahzab, tapi sebenarnya ayat ni dulu daripada Ahzab. Saya ambil dulu peperangan Ahzab atau Khandaq itu kerana nak ambil apa? Tentang takbir tu. Asal takbir daripada peperangan Ahzab. Sekarang kita balik, undur balik. Sebab peperangan Badar yang pertama 624 Masihi, peperangan Uhud 625 Masihi, peperangan Khandaq ataupun Ahzab 627 Masihi. Jadi Badar pertama 17 Ramadan. Nampak? Peperangan Badar berlaku bulan Ramadan, tuan-tuan. Bayangkan bagaimana para sahabat ni, Nabi usah ceritalah. Kekuatan, memang ada kekuatan tersendiri para sahabat ni. Bagaimana dalam bulan puasa mereka boleh berperang sampai menang. Dan peperangan Uhud ini berlaku sebagaimana satu hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam Al-Haytami menyebutkan dalam Majma'uz Zawaid, menyebutkan bahawa walaupun Tabrani riwayat hadis ni, tapi perawi-perawi dia semua sikah belaka. Jadi boleh diambil sebagai hujah. Apa dia kata? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah hina shallal jum'ah. Nabi keluar satu hari pada hari Jumaat selepas daripada solat Jumaat. Pergi mana? Nabi pergi ke Bukit Uhud. Bisya'bin min Uhud. Kemudian waltaqau yaumas sabti, dan mereka bertempur berlaku peperangan Uhud ini, iaitu bila? Pada hari Sabtu fin nisfi min Syawal, iaitu pada pertengahan bulan Syawal sanata thalathin, tahun ketiga Hijrah. Ini dalil kuat yang menunjukkan peristiwa ataupun peperangan Uhud ni berlaku. Uhud ni kenapa dinama Uhud? Kerana mengambil sempena bukit Uhud. Nak kata gunung tak tinggi sangat kot. Tak tinggi sangat. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, kalau boleh mampir betul. Panjat, dia ada tangga dia, sekarang boleh panjat. Tinggi tak? Tak tinggi dah. Dulu asal 128 meter. Sekarang dah turun menjadi 100, lebih kurang 120 meter saja. Dah tak tinggi. Keluasan dia yang paling luas lebih kurang 3 kilometer. Wah, panjang kan? Tu Bukit Uhud, ataupun kalau kita nak kata gunung tak sesuai lah, sebab gunung lagi tinggi. Bukit Uhud ni banyak sejarah dia, melambangkan kesatuan. Nama dia pun nama Uhud. Nabi disitulah di antara strategi Nabi menempatkan 50 orang tentera sebagai apa? Pemanah dalam peperangan Uhud ni. Asal peperangan Uhud ni kita menang. Sebab itu tuan-tuan, dalam peperangan bukan nak cerita hanya perangnya, tetapi nak cerita banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada perang Uhud ni. Ulama kata cukup banyak kita boleh ambil daripada peperangan Uhud. Dengan orang munafik dia, dengan sifat tamak dia, sifat tak mau taat kepada pemimpin, macam-macam
yang kita boleh tengok dalam peperangan Uhud, yang sepatutnya kita menang tetapi kalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tu. Di antara bantuan yang Allah Subhanahu wa taala terima dalam peperangan Uhud ni apa? Iaitu yang Nabi terima, iaitu Allah Taala beri mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda alamat. Ni sebelum perang Nabi dibagi mimpi dulu. Macam tuan-tuan kan nak kahwin. Saya baru ada artu 2-3 hari lepas orang telefon. Saya nak kahwin, orang perempuan. Bukan orang sini, orang Tanjung Sepat. Saya panggil puan. Saya ingat ni maknya rupanya dia yang nak kahwin. Tukar saudari pula. Ingat nak kahwin. Puan nak kahwin dua. Nak kahwin. Saya mimpi, Ustaz. Mimpi apa? Mimpi dia je. Berapa hari? 7 hari saya mimpi. Dahsyat dah. Istikharah lah maknanya kan. Tu cara dia. Kalau nak benda kebaikan, istikharah. Kalau saya kata bukan semestinya kita dapat alamat daripada mimpi, tak. Tapi sebagai istikharah ni memberikan kita tanda lah bahawa hati kita tu berat dia pada orang itu. Itu baik tu, insya-Allah. Mudah-mudahan dan teruskan dapat suami yang baik. Mimpi Nabi ni adalah mimpi yang benar. Salah satu wahyu, cara wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi melalui mimpi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut apa? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya kami telah buktikan kebenaran mimpi Nabi ini. Macam cerita Ibrahim, betul. Ada yang mimpi kita perlu takwil, tuan-tuan. Bukan cerita dalam mimpi tu dah yang kita buat. Ada mimpi yang kita kena buat. Macam mana dalam mimpi tu? Tak perlu takwil. Contohnya Nabi Ibrahim. Betul. Dia kata pada Ismail, kisah sedih ni kan. Dia kata dulu, kisah sedih. Dah lama tinggalkan siapa Hajar dengan Ismail kecil baby lagi, dah tinggal lah. Pergi jauh kahwin lagi satu lah tu. Allah. Sedih ni. Tinggalkan Hajar tanpa ada apa-apa bekalan. Bayangkan. Terpaksa Hajar lari Safa Marwah, betul tak? Sa'i, cari makanan, cari air dan sebagainya. Cukup hebat perempuan ini, tuan-tuan. Sedih. Tuan-tuan ada yang kecil-kecil lagi anak ditinggalkan suami? Ada, Ustaz, pergi kursus. Tak apa, seminggu. Berapa tahun Ibrahim tinggal sampai Ismail besar? Rindu tak? Rindu dengan anak, tuan-tuan. Siapa tak rindu dengan anak? Tuan-tuan kalau 3 hari khusus pun asyik SMS saja. SMS anak ayang buat apa, macam-macam tak boleh tahan dah. Tak sabar-sabar nak balik. Nampak? Dah rindu dengan anak begitu lama tak jumpa, balik dah sembelih anak pula. Tuan-tuan bayangkan dah ni. Tak boleh jadi ni kalau kita. Kalau tak kuat ni, tuan-tuan, kalau Allah bukan Nabi, Masya-Allah, Allah Ta'ala takdirkan begitu. Ya? Tengok bagaimana Ismail kata, wahai ayahandaku, buat apa yang kamu telah peroleh daripada mimpi kamu, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tak perlu takwil lagi dah. Sebab dia dalam mimpi dia nampak dia potong kepala anak dia. Jadi dia kena buat begitu. Ada mimpi-mimpi yang perlu pada takwil. Bukan makna gitu dah. Nabi sebelum perang Uhud ini, Nabi cerita, tuan-tuan, pada para sahabat. Dia kata, ra'aitu fil manam, di antara mimpi Nabi. Ada 5 mimpi, di antara 5 mimpi Nabi. Apa mimpi Nabi? Yang pertama, ra'aitu fil manam ka'anni fi dir'in hasinatin. Aku ni nampak dalam mimpi pakai baju besi yang segap. Baju besi yang cukup kemas. Apa maknanya? Bukan makna itu, tetapi Nabi kata apa? Maknanya bahawa Madinah ini akan tetap aman dan tetap berada dalam kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud gitu. Madinah kata Nabi itu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mimpi. Nabi berkata apa? Ra'aitu baqaran munahharatan.
aku mimpi aku nampak lembu kena sembelih. Bukan besok Nabi sembelih lembu dah. Apa maknanya? Nabi kata ini ada satu pengorbanan besar orang-orang Islam. Orang-orang ada yang tentera-tentera Islam akan syahid. Dia kata, wah, bergementar para sahabat itu. Yang ketiga apa? Ra'aitu fi saifi, aku nampak pada pedang aku ni. Nabi kata pedang Nabi Zulfaqar. Fallan, pedang aku nampak dalam mimpi ni dia sobek ataupun berlubang. Apa makna dia? Maknanya Nabi kata Islam bakal kalah. Nabi kata pedang ni Nabi dia bagi alamat. Tuan-tuan kalau mimpi jatuh katil apa? Tengok besok pagi rupa-rupanya memang betul jatuh pada katil, gedebuk jatuh. Mimpi kena kejar rimau. Saya memang taklah pandai nak takbir mimpi ni ya, tapi Nabi dalam hadis sahih sebut ar-ru'yal hasanatu, mimpi yang baik ini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nabi sebut mimpi baik ni adalah sebahagian daripada 46 kenabian. Apa maknanya ni? Itu saya kata maknanya Nabi ni dia dapat wahyu kebenaran melalui apa? Mimpi. Artinya orang yang mimpi benar tu orang yang soleh. Mimpinya salah satu daripada cara Nabi mendapat benda yang betul, yang baik. 46 apa? Cara Nabi disampaikan wahyu. 46 cara, 46 keadaan termasuk itu. Ya, ada yang wahyu ni sampai tuan-tuan berdesing telinga Nabi, sakit sangat, berat. Ada yang sangat beratnya nak menanggung wahyu tu berpeluh-peluh Nabi. Ada yang sampai unta Nabi ni bila wahyu turun terbenam unta di pasir tu, punya berat. Ada macam-macam cara Allah Ta'ala berikan ataupun sampaikan wahyu ini. Jadi kalau mimpi betul tu, apa tandanya? Tandanya kalau mimpi baik, pakcik, insya-Allah mimpi tu mimpi betul. Mimpi naik pangkat, alhamdulillah, mudah-mudahan naik pangkat. Kalau mimpi tak elok, mimpi tak elok ni Nabi ajar. Nabi ajar mimpi tak elok ni. Dalam satu hadis juga Nabi sebut ar-ru'ya salihatu fi riwayatin ar-ru'yal hasanatu. Ada riwayat lain sebut mimpi yang baik ini ataupun mimpi daripada orang-orang yang soleh ini minallah. Nabi kata daripada Allah. Wal hulmu minasyaitan, mimpi buruk ni tak elok. Yang tu kena kejar rimau tu. Yang mimpi suami kahwin dua. Elok tak elok tu? Nak kata tak elok, boleh juga tak? Tuan-tuan boleh, perempuan boleh nilai lah sendiri. Suami aku ni bil elektrik pun tak mampu bayar. Jangan mimpi tak elok lah tu. Tapi kalau sebaliknya lah tu, tak nak bercakap, jangan marah. Ya. Dan Nabi kata apa? Faman ra'a syai'an yakrahuhu, barang siapa nampak dalam mimpi dia satu yang dia tak suka, benda tak elok lah kan, maka Nabi kata, Nabi ajar apa? Fal yanfus, ataupun yanfus ni apa? Yabsuq, maksudnya kena ludah. Min al-shimali salasan, bangun, duduk daripada tidur tadi, duduk terus lepas mimpi tak elok ni, duduk. Nabi ajar yanfus an shimalihi, kena ludah 3 kali sebelah kiri. Tu cara sunat tu. Tuan-tuan kena buat. Wal yata'awwaz minasyaitan, dan minta perlindungan daripada syaitan, maknanya perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Baca 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik-baiklah, jangan keluar dia. Nanti kena suami marah dia lempang lah. Mimpi tak elok. Ataupun suami mimpi tak elok, dia ludah tui kena muka isteri. Waduh, tak boleh. Yang fus ni macam mana? Keluarkan angin. Begitulah. Tu sunnah tu cara dia. Bukan makin meracau, nangis, cari tok bomo. Mau aku mimpi gini,
Sebab Nabi kata apa? Fa innaha la tadurruha. Sesungguhnya mimpi buruk ni dia tidak akan memudaratkan kita. Yakin tuan-tuan. Sebab itu jangan diyakini mimpi ni, mimpi buruk ni. Silap-silap boleh rosak akidah. Tengah bawa pinggan, kadang-kadang tak mimpi pun betul. Bawa pinggan pecah. Wah, apalah anak aku jadi. Gitu pula. Pinggan pecah anak dia pula. Ke asrama terus telefon. Kenapa? Tak ada apa-apa kan. Ataupun tiba-tiba kebetulan dia bawa pinggannya pecah, anak jatuh tangga asrama. Memang betul lah mak mimpi cawannya pecah. Rupanya anak kat sana apa? Jatuh daripada tangga. Kebetulan. Tak boleh. Jangan percaya, itu rosak akidah, bahaya. Tapi mimpi yang benar, yang Nabi kata minallah, mimpi yang baik. Takbir mimpi ni bukan semua orang boleh tahu. Takbir ramalan tuan-tuan. Kalau ulama kita yang hebat ni siapa dia? Ibnul Arabi, seorang ahli sufi. Dia tahu buat takbir dia. Kita boleh agak kalau benda yang baik kita anggap ceritanya baik lah. Saya kata tadi kan, mimpi rumah besar, mudah-mudahan. Mimpi naik haji, mimpi Nabi SAW, mudah-mudahan baik. Mimpi Nabi betul, mimpi Nabi. Kalau setan ni dia tak boleh menyerupai Nabi. Kalau kita mimpi Nabi, kau tahu ke muka Nabi macam mana? Persoalan ni pula ya. Jadi macam mana nak tahu? Kat dalam tu kata aku Muhammad. Tapi sifat-sifat dia tak macam disebutkan dalam hadis. Macam mana? Kita tanya, kamu mimpi Muhammad macam mana? Orangnya segak, pakai serban, jubah putih, ada jenggot sikit. Tapi dia hitam lah sikit. Bukan Nabi tak hitam. Sebab hadis sahih kata Nabi ke putih ke merah. Apa lagi? Nabi orang pakai serban, pakai jubah, cantik, handsome orangnya, tapi tak ada jenggot. Bukan Nabi. Dia kena ikut macam mana Syama'il Muhammad ni. Tuan-tuan tengok dia punya apa, sifat-sifat ataupun kepribadian Nabi SAW. Kalau ada betul macam mana yang tuan-tuan mimpi, mudah-mudahan memang itulah mimpi jumpa Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan. Semua kita nak. Siapa yang tak nak mimpi baik ni kan? Para sahabat pun mimpi. Dia ada 5 kategori mimpi ulama sebut. Pertama apa? Mimpi para nabi. Yang kedua mimpi orang soleh, para sahabat. Yang ketiga mimpi orang awam macam kita ni. Yang keempat mimpi orang Islam fasik, orang Islam yang jahat. Mimpi yang kelima adalah mimpi orang-orang kafir. Nabi pasti betul. Sahabat, ulama kata, orang-orang soleh, ulama ni tuan-tuan, majoriti mimpi mereka ni adalah benar belaka. Majoriti, kebanyakan mimpi mereka benar. Contohnya kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun pernah mimpi. Dia kata, dia cerita pada kawan-kawan, pada sahabat dia, aku mimpi naik tangga bersama dengan Nabi SAW. Dan Nabi berada 2 anak tangga di atas aku. Sahabat tanya, apa makna itu Abu Bakar? Abu Bakar kata, 2 tahun lepas Nabi wafat, aku akan mati. Betul. Betul. 2 tahun lepas Nabi wafat, Abu Bakar pula meninggal dunia. Itu tak boleh mimpi lah. Tapi tak boleh sukati. Kadang-kadang mentakbir mimpi ni kan menjahanamkan orang pun ada. Tapi mimpi Nabi adalah mimpi yang benar, kerana itu salah satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi dalam peperangan ni. Pedang Nabi falan berlubang ataupun sobek. Nabi ni ada banyak pedang, betul? Berapa ada pedang Nabi? Pedang Nabi ada berapa? Ada 9. Ni nipu ni. 9 pedang Nabi. Dia Nabi ni ada, kalau kita ni ada pedang sembelih lembu, parang lah. Ada parang menebas. Tapi aku tengok sini nak menebas apa batu ni. Tak payah banyak. Ada pedang yang hanya Nabi gunakan untuk berjalan, bermusafir pun ada. Yang Nabi mimpi ni, nampak dalam mimpi ni sebelum Uhud adalah pedang apa? Zulfaqar. Zulfaqar ni Nabi dapat daripada mana? Daripada peperangan Badar. Peperangan yang pertama.
Rampasan peperangan Badar. Panjang pada pedang Nabi ni semuanya 90 cm ke atas. Panjang tak? Panjang. Ada yang 121 cm. Tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau rajin ada duit pergi ke Turki tu, pergi ke Museum Istanbul tu, di situ dipamerkan kebanyakan pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 cm cukuplah tuan-tuan. Nak tahu berapa kaki 100 cm ni? Bagi 12 lah. Berapa kaki lebih kurang? 8 kaki, 9 kaki. Masya Allah panjang. Pedang Nabi lebih tinggi daripada kita. Sini aku tengok tak ada 6 kaki pun. Betul tak? 5 kaki lebih, 6 kaki tu dah tinggi tu. Pemain tu lah basketball tu. Nampak? Jadi orang-orang kita ni ke metod kan. Mana ada makan tongkat Ali, semua makan katuba, makan semua, tapi tak boleh apa. Tak boleh tinggi juga orang-orang Asia ni kan. Lain Allah Ta'ala. Agaknya kita ni keturunan mana dulu ya. Kecil-kecil Asia ni. Lain kalau kita ni, Allah Akbar. Biar dibandingkan orang-orang barat kan. Dia lagi sebelah barat ni, keturunan Nabi. Besar-besar orang dia. Kita ni agaknya dah 4 grade, 5 grade agaknya ke bawah tu. Yang satu yang hebat tu. Tapi walau macam mana kita tak perlu bimbang lah kan. Bukan itu yang menjamin kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketaatan kita ni tuan-tuan. Bila diletak di tuan, bayangkan 8 kaki tu panjangnya pedang Nabi ni. Kita bayangkan agaknya Nabi tinggi berapa kaki? Berapa kaki kaki Nabi ni? 6 kaki. Padahal tak tinggi Nabi 6 kaki, pedangnya 8 kaki. Artinya apa yang kita faham? Bahawa orang-orang dulu besar-besar. Nabi Adam sendiri, tengok berapa panjang makam dia? 60 hasta. Panjang. Ada Sahih Bukhari kata 60 hasta. Di sini sampai hujung 60 hasta. Besarnya orang dulu. Artinya kita ni makin lama makin kecil. Sebab tu kita memang perlukan suplemen. Tambahan nak kuat dah dan sebagainya. Sebab memang kita begitu. Keadaannya dengan angin maksiat yang tak baik aja ni kan. Macam-macam. Cameron Highland pun banjir. Nampak? Allah Ta'ala ada Masya Allah, takut kita ngeri benda-benda ni. Ya, Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita semua tu. Banyak taubatlah cepat-cepat. Nanti Allah Ta'ala boleh ratakan benda-benda yang benda macam itu. Dah tak jadi kebanggaan lagi dah. Tinggal genting je belum kan. Patut genting kena dulu. Sebab tempat judi tu. Jangan tuan-tuan pergi dia genting tu. Kau kena tengah doa, makbul doa aku, terbalik genting tu, habis. Jangan lah ya. Bahaya juga. Sebab tempat memang pusat di situ lah. Memang Allah, Masya Allah. Baru-baru di tempat kami pun ada macam tu. Macam-macam lah nak buat. Pusat hiburan dia. Kadang-kadang mula-mula ni tu okey. Tapi lama-lama datang perempuannya pula menyanyi, pakai skirtnya pula. Dah macam-macam dah. Jadi tak elok benda-benda macam ni. Kita tak boleh kawal kadang-kadang. Ya. Al-adbu, al-batar, al-mikhzam, pedang Nabi. Qal'i. Banyak ada 9 pedang Nabi. Al-batar ni satu-satunya pedang Nabi yang diguna oleh Nabi-Nabi dahulu. Ada 9 Nabi. Di pedang Al-batar ini tuan-tuan, dia ada tulis apa? Nabi Daud, Sulaiman, Yusha, Musa, Isa, Muhammad. 9 orang Nabi pegang. Yang belum pegang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam satu riwayat menceritakan bahawa dia inilah besok yang akan pegang pedang Nabi, namanya Al-batar. Al-batar ini Nabi ambil daripada Bani Qainuqa, Yahudi Qainuqa, kerana pedang ini warisan daripada Nabi-Nabi dahulu. Al-batar ni besok Nabi Isa dia turun guna pedang lah. Kenapa tak guna M16? Dah tak ada minyak habis. Tuan-tuan jangan main, ingat tak habis ke? Dah kiamat besok minyak habis, kapal terbang tak boleh guna. Dajjal, Nabi kita akan balik tu pakai pedang. Sebab itu Nabi Isa akan menggunakan pedang Al-batar ni untuk membunuh siapa? Dajjal tadi. Ya. Tak ada tu dia akan kembali besok.
agak-agag minyak ada je ke. Semua benda akan ada menemui ajalnya kan. Makhluk dia akan habis tuan-tuan satu hari. Tiba saat itulah maka tidak ada guna segala-gala ciptaan manusia yang hebat-hebat ni. Allah Ta'ala akan kembalikan begitu. Nabi Isa besar tak? Besarlah Nabi Isa, sebab dia boleh bawa pedang 8 kaki tu. Kalau Tuhan angkat gini 3-4 orang angkat agaknya. Nak lawan pun nak angkat pedang pun tak larat tuan-tuan. Tu ya. Kemudian Nabi mimpi lagi, wa ra'aitu anni murdifun kabshan, kata. Aku menyorok di mana? Aku nampak diri aku dalam mimpi ni menyorok di batu besar. Itu tanda bantuan tu, alamat Allah Ta'ala bagi suruh Nabi apa? Tempatkan tentera di mana? Menyorok di bukit Uhud itu tuan-tuan. Ya, sebab itu Nabi letakkan, itu pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, pada hari Sabtu dah mimpi dah apa, Nabi mesyuarat. Walaupun ada pertelingkahan di antara para sahabat, Abdullah bin Ubay kata, kita kena bertahan di mana? Dalam bandar Madinah, tak boleh keluar. Sahabat-sahabat yang lain kata, kita kena keluar, tak boleh, bahaya kalau kat dalam, nanti anak isteri, orang-orang tua, orang yang lemah, macam mana? Akhirnya tuan-tuan, maka Nabi, walaupun Nabi orang yang cukup kuat, ada punya pemikiran dia dan sebagainya, Nabi terima saranan para sahabat, menunjukkan pentingnya musyawarah. Walaupun dia ketua yang hebat, jangan kita tak boleh mendapat dada lah. Nabi ikut, maka keluar di pertengahan jalan, timbul golongan munafik ni. Abdullah bin Ubay punya orang, daripada tentera Nabi yang 3,000 orang, Abdullah bin Ubay bawa 300 orang keluar daripada peperangan Uhud. Bayangkan tuan-tuan, daripada 1,000, bukan 3,000, daripada 1,000 tinggal 700. Nampak? Bukan senang tuan-tuan. Munafik ni macam-macam dia. Kau tak sayang bini ke? Kalau kau mati macam mana? Anak kau nak makan apa? Macam-macam tuan-tuan. Ni akhirnya 300 orang, bukan sikit. 700 keluar berperang. Sampaikan, kalau kita lihat pengorbanan para sahabat ni, ada di antara mereka ni yang tidak berbekal apa pun, sehingga kan seorang yang namanya Hanzalah ni, seorang yang baru kahwin, Hanzalah ni juru tulis Nabi. Dia ni pemegang nama-nama munafik. Kita tengok ya, dalam peperangan tu, kenapa Abdullah bin Ubay pun pergi juga? Artinya Abdullah bin Ubay ni ngaku Islam tak tuan-tuan? Ngaku. Dia boleh pergi perang juga, tapi perangai munafik ni dia tak akan berjuang habisnya. Dia mesti ada, Allah Ta'ala akan tapis orang macam ni. Tu jadi parasit dia. Dia akan keluar. Dia akan boleh kekal tuan-tuan. Allah Ta'ala tengok tunjukkan begini. Sama juga bila kita cerita tentang Talut dengan Jalut, betul? Siapa yang minum air sungai ni, jangan banyak-banyak sebagai orang tapis tu, tinggal sikit aja. Begitu juga dengan peperangan Uhud, tinggal 700 orang. Dan seorang yang namanya Hanzalah ini baru kahwin. Sebelum hari Sabtu, hari Jumaat, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku terus kahwin? Aku tak nak kahwin lah, aku nak ikut perang. Tengok semangat orang muda ni. Nabi kata, wahai Hanzalah, kamu kahwin lah. Itu keperluan kamu kahwin. Besok kalau kamu dengar semboyan ataupun arahan untuk berperang, kalau kamu nak ikut, kamu kejarlah kami. Maka kahwinlah Hanzalah ni. Hanzalah ni kahwin malam pertama, tahulah kan. Ngantuk, bangun lambat. Tak sembahyang subuh maknanya. Sebab apa? Dia tak sempat mandi junub. Hanzalah ni dia tak sempat mandi wajib. Pengantin baru, dia katakan, merokohi kalau kata. Sampaikan isteri menangis, ya Allah, janganlah pergi, baru kahwin kita ni. Dia ambil baju pagi-pagi, dengan junub dia terus pergi kejar tentera Islam ikut sama. Dalam peperangan, di antara kehebatan Hanzalah ini, dia dapat menombangkan Abu Sufyan.
daripada kuda yang hebat tu. Abu Sufyan jatuh di tangan Hanzalah, walaupun dia tak sempat bunuh Abu Sufyan kerana dia dah diserbu oleh tentera-tentera kafir yang lain. Mati Hanzalah ni tuan-tuan. Habis perang, Nabi kata, aku nampak Hanzalah tu. Kat mana? Antara langit dan bumi. Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat. Bila dengar ni Sa'id As-Sa'id ni, seorang sahabat lain, dia cari Hanzalah. Betul ke? Nabi kata Hanzalah ni dah dimandikan malaikat. Dia cari-cari tuan, bagaimana keadaan Hanzalah? Hanzalah dalam keadaan basah semua badan dia, masih lagi menitik air-air daripada rambut dia. Memang benar, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa kata Nabi, bahawa dia dimandikan oleh para malaikat. Sahabat tanya pada isteri dia, nak tahu kenapa saya malaikat mandi tu? Betul, bahawa suami aku dia tak sempat mandi junub, dia dah keluar mati, akhirnya yang mandikan siapa? Para malaikat. Dan diakui sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kehebatan kata mereka. Bukanlah maksudnya kita ni tinggal sembahyang pergi keluar, tak. Dalam ni pun tuan-tuan, ada juga orang yang dalam perang Uhud ni, ada yang baru mengucap, tak buat amal lagi apa pun, mereka perang, mati syahid, syurga terus, walaupun tak sempat solat, walaupun tak sempat beramal. Kerana jihad ini tinggi nilainya tuan-tuan. Betul, bukan senang kita nak korbankan. Ada yang juga yang Nabi kata, seorang yang perang nampak hebat, bunuh orang kafir banyak, tapi jadi ahli neraka. Dalam peperangan Uhud itu juga. Qazamah ni tuan-tuan, sahabat kata dia ni orang yang paling beruntung hari ni. Kerana apa? Dia paling banyak bunuh orang kafir. Tapi Nabi kata dia ni ahli neraka lah. Cari-cari seorang yang bersama dengan dia menceritakan kata-kata kebenaran kata Nabi itu tuan. Kenapa? Rupa-rupanya dia ni, satu sebab dia ni bukan lillahi ta'ala, tetapi dia perang kerana kaum dia. Satu. Yang kedua, semasa luka-luka parah di badan dia, untuk mengelakkan sakit, dia letak pedang dia tu menghadap ke dada dia di tanah, dia bunuh diri rupanya. Bunuh diri artinya mati dalam keadaan yang berdosa besar, masuk dia ke dalam api neraka. Ni. Itu jangan kita ingat, kita lihat pada zahirnya aja tuan. Nawai itu cukup, ataupun niat ni cukup penting tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi perkara ataupun cerita-cerita berkenaan dengan atau pengajaran yang kita boleh ambil daripada peperangan Uhud ini, tentang juga kesabaran, ghanimah, bagaimana rakusnya orang-orang Islam yang tak sabar dengan apa? Dengan harta. Asalnya menang, tentera yang berbukit tu tinggal 7 orang aja, 5 orang, yang lain semua mana? Pergi serbu. Nabi dah pesan, walaupun jadi ulat seperti ulat sekalipun, orang yang bertempur itu, kamu di atas tak boleh turun, Nabi kata. Tapi degil, kepala dalam batu banyak besar dah. Dia turun, tengok apa? Orang kafir, tahu orang kafir perang ni, dia bukan bawa harta aja. Kalung biasalah orang kafir pakai, perempuan pun dia bawa. Sehingga dalam hadis sebut, mereka nampak perempuan-perempuan Quraisy ni yang ikut berperang ni, nampak kain peha-peha mereka, betis-betis mereka. Tentera Islam gamam tengok. Nampak saja. Itu salah satu cara taktik mereka nak melemahkan orang-orang Islam. Tapi orang Islam ni dia tak kejar perempuan tu lah. Perempuan tu terus lari. Dia kejar, dia ambil apa? Ambil harta-harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini memang Nabi-Nabi dulu tak ada tuan-tuan. Hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan kita ni, umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata ada 5 kelebihan yang la yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nabi kata tidak diberikan kepada apa? Nabi-nabi sebelum daripada ini. Di antaranya apa? Nusirtu birru'bi masirata syahid. Nabi kata, aku ni diberikan apa? Oleh Allah Ta'ala, dicampakkan rasa gerun, takut
ikut orang kafir musuh kepada aku sejauh jarak perjalanan sebulan. Masih dah lama. Kalau nak perang dengan Muhammad ni, gerun mereka ni dah memuncak-muncak lah. Mungkin dah 20-30% dah hilang dah. Sebab apa? Nak lawan dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala dah berikan. Itu diberikan pada siapa? Khusus Muhammad. Pada orang lain, Nabi lain tak ada, tuan-tuan. Apa lagi? Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Aku juga dijadikan untuk aku ni dan umat aku, tanah itu sebagai tempat sujud dan juga suci. Kita boleh bertayamum. Wa uhillat lil ghanaim. Aku juga dihalalkan harta rampasan perang ni. Walaupun sepatutnya tunggu habis perang lah kan. Tidak, mereka turun, di counter balik oleh ketika itu tentera yang dipimpin oleh siapa? Khalid Al-Walid ketika itu belum Islam lagi. Dia serang balik dari belakang, habis tuan-tuan jadikan kalah. 70 orang tentera Islam terkorban. Di antaranya yang terkorban siapa? Bapa saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah. Menangis Nabi bila lihat mayat siapa Hamzah ini dah dicincang-cincang. Siapa yang bunuh Nabi ni, bunuh Hamzah ni? Seorang hamba Wahsy ni, orang kulit hitam. Tapi akhirnya dia berpihak kepada Nabi, Islam dia. Apabila dia jadi duduk di kalangan Nabi, tuan-tuan, Nabi tanya, siapa yang pernah bunuh bapa saudara aku? Siapa yang bunuh? Maka Wahsy ni menampil berani dia. Tak dikong. Aku bertaubat, aku minta tolong. Wahsy kata, minta tolong ampunkan aku. Minta dengan Allah Ta'ala. Nabi pegang dada dia. Nabi kata apa? Keluarlah kamu berperang, wahai Wahsy, sebagaimana kamu menentang Islam dahulu. Wahsy ni kerana apa dia sanggup bunuh Hamzah? Kerana dia dapat jaminan bebasan diri dia daripada hamba. Ni Wahsy ni, dia bunuh tepat-tepat di perut ataupun dekat dada Sayyidina Hamzah. Kemudian yang lain keroyok, mereka cincang. Nabi yang lain tak nangis. Nabi tengok pakcik ni nangis ni, kerana mayat ni begitu teruk sekali. Dibungkus hanya dengan apa? Kain yang ada dengan rumput-rumput. Orang perang mati syahid ni, dia tak nak mandi kan? Dengan kain, dengan baju-baju itu bungkus sekali, tuan-tuan. Itu di antara bapa saudara Nabi SAW. Ya. Dan banyak lagi lah kalau kita nak cerita tentang pengajaran dalam peperangan Uhud ini. Saya sebut tadi apa tentang ketaatan juga. Ketaatan penting dalam kita berorganisasi. Taat kepada pemimpin selagi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada lagi ketaatan kepada pemimpin seseorang itu sehingga selagi dia kalau dia melakukan kemaksiatan. Lepas tu selagi mana pemimpin kita betul, apa yang diperintahkan itu betul, maka hendaklah kita wajib mentaati pemimpin tadi. Bagaimana mereka yang tidak mentaati arahan ataupun perintah Nabi SAW. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu pertemuan pada kali ini, insya-Allah kita akan bertemu pada masa akan datang. Mudah-mudahan hijrah ini akan lebih membuka minda kita, akan bertambah baik amalan kita, lebih suka lagi mendengar majlis-majlis ilmu, lebih suka solat berjamaah, menambah kebaikan, insya-Allah menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu sahaja, saya mohon ampun dan maaf. Ada apa-apa tuan-tuan? Tambahan setengah minit? Baik. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum.